Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kepada anda yang terus memberikan tumpuan bersama-sama kami menerusi Ruang Bicara edisi malam ini 1 Disember 2021 bersama-sama saya Ziana Nasir. Selama 1 jam kita akan bersiaran dan kita nak bincangkan tentang 2021 kesihatan dan politik ekonomi 2022. Dan sebagai pembuka bicara pada malam ini, kita melihat sepanjang 334 hari dilalui bagaimana agaknya dari Disember 2021 akan dinoktahkan. Persoalan lain, adakah akan ada cerita-cerita luar biasa yang terpaksa kita hadapi? Selain daripada itu, benarkah drama dan kecamuk politik tanah air telah pun berakhir? Dan mungkinkah COVID-19 akan terus meledak? Bagaimana untuk kita bangkit dari kegawatan ekonomi 2021? Memberi 1001 ujian? Mampukah 2022 memberikan sinar kehidupan? Itu antara beberapa persoalan yang saya pasti anda juga memikirkan perkara yang sama. Jadi untuk itu kita bawakan tetamu di studio, juga tetamu menerusi talian nanti. Untuk waktu ini kita bersama-sama Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif yang merupakan pensyarah kanan Putra Business School. Assalamualaikum Dr. Razman. Waalaikumsalam, Ziana. Ya, baik. Dan kita juga bersama-sama, cantik malam ni bajunya, berwarna hijau, segar penglihatan saya, Dr. Razmi Hassan, geostrategis kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar tadi Razman kata dia nak pakai baju batik. Habis tu? Tapi tak jadi sebab saya akan pakai baju batik. Oh, tak apa. Kita... Hormat senior. Hormat senior katanya. Okey. Selain daripada kalian berdua, sebenarnya kita juga akan bersama-sama seorang lagi tetamu menerusi Skype, iaitu Profesor Madya Dr. Siti Daud yang merupakan Ketua Kluster Penyelidikan Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa, Fakulti Sains dan Sains Sosial dan Kemasyarakatan dari UKM. Elok rasanya kalau saya mulakan dengan kita melihat pandemik COVID-19 terlebih dahulu yang menghambat Malaysia, seluruh dunia juga ke arah satu keadaan yang begitu sukar yang tak pernah berlaku dalam sejarah negara apabila krisis kesihatan dan ekonomi berlaku serentak. Disulami pula dengan kemelut politik yang melanda negara kita, bukan perkara baru tapi dah agak lama sebenarnya. Dalam tempoh 11 bulan, kita hanya ambil tempoh 11 bulan tahun ini, Januari hingga November 2021. Di manakah klimaks kepada punca kuasa akan keberadaan kedudukan ekonomi, politik dan kesihatan kita? Kita mulakan dengan Tuan Azmi. Ya. Terima kasih Ziana dan Prof. Razman. Memang betul kemelut politik kita sememangnya bercelaru. Tapi bagi saya, semenjak bulan yang lepas, kemelut ini adalah disebabkan oleh orang politik. Dan saya melihatnya, menilainya bahawa kita sebagai rakyat biasa bertahan, menahan sebab tak dapat berbuat apa-apa. Dan ini dikatakan dikendurkan sedikit dengan ada pilihan raya di Melaka. Dan selepas ini Sarawak. Dan kemungkinan tahun depan PRU 15. Tapi itulah dikatakan bahawa saya melihat rakyat kita matang. Tidak ada demonstrasi di luar tentang politik, tidak ada demonstrasi tentang lockdown ataupun BKP. Kita menerima kerana kita tahu bahawa itu adalah kehendak yang sebaiknya. Jadi saya melihat 11 bulan lepas, saya menilai rakyat Malaysia ini begitu bersabar sekali. Bersabar dengan kerenah pandemik, bersabar juga dengan kerenah orang politik kita. Bagaimana dengan pendapat Prof. Dr. Razlan pula? Ya, kalau kita lihat dari segi apa yang berlaku daripada awal Januari tahun ini sehingga sekarang, dari sudut ekonominya, boleh saya katanya sebenarnya kita masih lagi dalam suasana roller coaster. Sebab apa? Kalau kita melihat dari segi awal tahun, kita semasa itu masih lagi dianggap sebagai dalam kata technical recession, yang mana kita mengalami pengecupan KDNK bagi setiap suku tahun pada tahun lepas dan juga awal tahun. Tetapi pada suku tahun kedua kita menyaksikan peningkatan KDNK yang meningkat berbanding dengan tahun lepas sebanyak 16.2%. Namun apabila kita lihat ekonomi kembali dibuka dan kita mengharapkan ada sinar akhir tahun ni, mungkin pertumbuhan 5 ke 6% dan sebagainya, tetapi data terkini suku tahun ketiga tahun ini menunjukkan KDNK kita menguncup negatif 4.5%. Dan Bank Negara pun telah mensasarkan mungkin pertumbuhan keseluruhan negara tahun ini mungkin 3.4%, 3 ke 4%. Tetapi bila saya lihat
data KDNK suku tahun ketiga, saya melihat agak sukar sebenarnya untuk kita mencapai 3-4% tu. Kemungkinan 2 hingga 3% saja. Sebab kalau tengok sejarah lah, 2019 pun 1.4 trilion KDNK. Tahun ni mungkin kita tak sampai 1.4, tetapi seolah-olah pertumbuhan positif negara kita ni walaupun dia akan positif tetapi agak perlahan. Dan apabila kita lihat suasana yang berlaku akhir hujung tahun ni dengan kemungkinan wujud varian Omicron dan juga gangguan pada rantai belakalan menyebabkan harga naik secara mendadak, saya melihat ianya masih kekal mencabar. Macam kata roller coaster, kita ingat lepas dah turun naik dan nak sampai tu dah macam okey, rupanya dia ada satu round lagi yang kita harus kata bersedialah untuk menghadapinya. Adakah kita bersedia sebenarnya, Tuan Azmi, untuk menghadapi segala cabaran? Sebab kita dah ingat mula-mula dah diberikan satu gambaran ada sinar pada hujungnya, tapi nampak gayanya agak lambat sedikit untuk kita melangkah ke fasa endemik itu sendiri disebabkan oleh kehadiran varian baru dan sebagainya. Ya, kita dah bersedia sebab setahun lepas, 2 tahun lepas kita telah belajar bagaimana kalau kita tidak menuruti SOP yang disediakan, maka ini akibatnya. Sebab itu saya katakan kita rakyat Malaysia tidak pernah membantah. Kalau ada pun segelintir saja membantah tentang SOP, PKP ke yang lain-lainnya. Kalau kita lihat negara luar, banyak bantahan, Australia, UK, Netherlands semua. Jadi bagi saya, ya, kita sudah bersedia. Dan Omicron ni, seperti kata Prof. Razman tadi, kita belum tahu lagi. Memang kita tahu dia senang dijangkiti, tapi tahap mana kritikalnya terhadap pesakit kita belum tahu lagi dalam hal ini. Tapi sebelum tu Ziana, bila Prof. Razman sebut KDNK tu, saya teringat tentang harga barang yang naik sekarang ni. Ini yang menjadi masalah sekarang ni. Itu kita sentuh nanti. Boleh? Kita akan sentuh sebab itu juga menjadi isu yang sedang dibualkan sekarang ini juga. Tapi untuk waktu ini kita nak bersama-sama dengan Prof. Siti di talian. Assalamualaikum, Prof. Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Prof. Siti pastinya dah pun mendengar apa yang dinyatakan pendapat daripada Tuan Azmi, Dr. Razman sendiri. Apa pula pendapat Prof. Siti berkaitan dengan keadaan, kedudukan ekonomi kita, politik kita, kesihatan kita sepanjang 11 bulan ini? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih Ziana. Panelis yang saya nampak dalam skrin ni, Dr. Razman dan Dr. Azmi. Saya memang tak banyak pandangan yang berbeza daripada apa yang dah disampaikan, tapi saya melihat di kalangan rakyat lah, saya ingat kita banyak harapan yang kita juga boleh kata some kind of feel good factors yang diharapkan lah. Yang pertama, kita tak nak Malaysia ni champion dalam kadar kematian tertinggi di rantau Asia. Kemudian yang kita harapkan juga ialah wabak COVID-19 ini terkawal. Sebab orang nak keluar kerja, orang nak pergi sekolah. Kemudian kita juga mengharapkan yang paling penting ialah ekonomi kembali bertumbuh, walaupun macam Dr. Razman kata tadi, kita mungkin tak expect banyak, tetapi kita mengharapkan keadaan yang baik yang dapat menjadi permulaan baru yang cergas untuk tahun baru 2022. Dan seterusnya harapan kita ialah politik yang lebih baik, yang lebih stabil, yang dapat kita sandarkan harapan untuk, kalau kita kata satu dunia cakap selepas COVID ni kita nak build back better. Jadi dia kena start dengan politik yang baik lah. Jadi itu dulu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Dalam masa yang sama juga, walaupun 2021 belum lagi berakhir, tapi kita buat lebih awal. Ini lebih kurang macam sorotan lah apa yang berlaku dalam negara kita juga. Keadaan yang luar biasa memerlukan cara yang luar biasa untuk menanganinya. Apa agaknya kesilapan yang berlaku dalam tahun ini, dalam tempoh 11 bulan ini? Dr. Razman. Kesilapan biasanya sekarang ni mudah untuk melihat kesilapan orang, dia melihat kesilapan sendiri
tetapi kita kena akur kadang-kadang apa yang berlaku di Malaysia, di rantau kita di dunia ni, dia ada banyak faktor. Kita tak boleh kata hanya satu faktor saja penentu kepada apa yang berlaku. Dan ini adalah orang kata apa ni, peristiwa Black Swan ataupun Black Swan event, yang mana sesuatu yang tidak dijangka tetapi memberi impak yang besar. Dan memang kita tidak pernah menghadapi situasi seperti ini. Dan apabila kalau nak kita merujuk kepada sudut ekonomi pula, krisis kewangan, kita apa yang berlaku sekarang ni mula-mula krisis kesihatan. Kemudian apabila penutupan sempadan, berlakunya krisis ekonomi kerana tidak berlaku pertukaran barangan perkhidmatan, pergerakan penduduk dan sebagainya. Dan ia boleh menjadi krisis kewangan jika tidak cukup kecairan di pasaran, orang tidak dapat duit dan sebagainya. Dan apabila kita lihat pernah berlaku sebelum ni, subprime mortgage crisis di Amerika tahun 2008 dan Asian Financial Crisis tahun 97-98. So ramai yang beranggap bahawa ini mungkin sebenarnya satu norma baru, iaitu setiap 10-12 tahun akan berlaku krisis kewangan. Dan ini yang saya rasa sebenarnya bukannya orang kata harus dianggap sebagai bakal terjadi. Maknanya mungkin kita kata lepas ni 2030 akan berlaku macam ni lagi. Itu saya rasa adalah satu kesilapan untuk menganggap bahawa benda ni akan berlaku lagi, tetapi kita sentiasa tidak bersedia untuk menghadapinya. Oleh itu, apabila situasi ini berlaku, 3 krisis berlaku secara serentak. Krisis kesihatan, krisis politik dan juga krisis ekonomi. Dan apabila kita lihat ini, kita tahu di mana orang kata kita ada vulnerable ataupun rapuh kat situ. Adakah infrastruktur kesihatan kita, adakah kata sistem politik ataupun perundangan kita, ataupun sistem ekonomi ataupun monetary kita. Dan bagi saya, kalau kita lihat daripada sudut ekonomi ini, sistem monetary memerlukan kita memikirkan sesuatu yang orang kata lebih luar daripada kotak lah. Kita tidak harus orang kata berterusan memberikan bantuan. Kalau kita lihat bantuan fiskal, bila kerajaan dah tak cukup duit, minta rakyat keluar duit daripada KSP. Dan sekarang ni dah ada ura-ura, adakah KSP membenarkan rakyat keluarkan lagi duit daripada KSP? Tapi sebenarnya statistik yang saya lihat, rakyat dah tak ada dah duit dalam KSP, majoriti dah tak ada. Jadi maknanya kalau ini berlaku sekali lagi, apa yang kita boleh buat? Oleh itu saya melihat kalau nak kata kesilapannya adalah sebenarnya kita harus belajar daripada apa yang berlaku 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, bagaimana kita boleh menjadi orang kata negara ataupun bangsa yang lebih resilient dari saat apabila ini berlaku. Kita tak boleh anggap tak apalah, hadap sajalah kan. Tetapi satu perubahan yang kata drastik, satu jenis pun kata reformasi yang amat diperlukan. Dan kita harus bermula sekarang. Itu saya nampak. Tuan Azmi, kita bukan mencari siapa yang salah dalam hal ini. Dan kita tidak melabelkan yang si A lemah, si B mungkin tidak lemah dan sebagainya. Cuma di sini mungkin sesuatu yang boleh membantu kita untuk bangkit. Apa yang tidak elok ataupun kurang elok itu kita perlu perbaiki. Apa yang Tuan Azmi perhatikan, teliti selama ini yang dirasakan ini kita boleh perbaiki lagi? Saya ingat saya tak perlu jawab soalan tu. Kena jawab juga. Okey, Prof. Razman dia very diplomatic tadi. Tapi saya spesifik. Pada bulan Februari lepas, bila Pelan Pemulihan Negara diperkenalkan, 3 kriteria digunakan untuk menentukan kita beralih fasa 1, 2, 3, 4. Pertama, jumlah kes positif. Kedua, jumlah katil ICU yang digunakan. Dan ketiga, indikator vaksinasi. Sebenarnya kesilapan dilakukan pada ketika itu adalah menggunakan faktor kes positif. Masa itu Delta dah ada dah, masa itu Februari, Mac lepas. Kalau kita tahu masa itu kes positif tak boleh digunakan, jadi dalam pelan tu itu kita katakan kesilapan. Tapi sekarang kesilapan itu dah sedari, dah lama dah. 4-5 bulan dah sedari. Kalau kita lihat dari segi PC daripada Tan Sri DG Kesihatan, dia tak tekankan sangat jumlah positif kes tu. Kalau ditekankan, dia letak kategori 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya kita dah belajar daripada kesilapan. Sebab kalau 2 tahun lepas mungkin
kes positif itu relevan. Tapi selepas ada varian Delta, sekarang Omicron, benda tu tidak boleh jadikan indikator. Jadi saya melihat kesilapan mula-mula, tapi kita telah belajar selepas itu. Sekarang kita beri perhatian terhadap yang katil ICU saja dan jumlah vaksinasi. Jadi itu saya lihat satu perkara baiklah, walaupun kesilapan dilaku pada awalnya. Ya, Prof Siti sendiri ada input yang berbeza ke ataupun sememangnya bersetuju dengan kedua-dua panel kita di sini? Saya nak cakap pasal benda lain. Okey. Ada lagi satu silap kita yang kalau boleh kita jangan ulang dan cuba atasi lah. Kita di Malaysia ni, kita tak ada undang-undang anti lompat parti. Tapi kita dah bincang banyak kali. Dan Alhamdulillah kita dah mula usaha ke arah mengadakan undang-undang, sekurang-kurangnya kerangka undang-undang untuk menghalang ahli politik lompat-lompat ni lah. Kita menghormati prinsip demokrasi, bersetuju untuk tidak bersetuju, tapi dalam keadaan semasa apabila lompat parti ini menyebabkan perubahan kerajaan, seriously dia mengimpak kepada usaha untuk menangani COVID, proses untuk mendapatkan seramai mungkin rakyat Malaysia yang menerima vaksin. Jadi saya berpandangan perkara ini perlu dihentikan, dan sekurang-kurangnya dalam masa terdekat dikurangkanlah lompat parti ini. Apa yang kita boleh buat, kita akan sama-sama cuba, regardless of political background dan sebagainya lah. Sebab kita menganggap bahawa perkara yang paling urgent ialah untuk kembali kepada keadaan biasa. Saya ingat orang dah penat dah hidup dalam norma baharu ni. Macam-macam yang kita belajar lah. Tapi ini yang paling penting yang saya rasa kita mesti belajar dan mesti dihentikan seboleh-bolehnya secepat mungkin. Ya, baik. Okey. Alang-alang menyebut tentang politik. Sejauh mana isu politik yang berlaku mengubah dan juga memberi kesan kepada lanskap politik tanah air? Biasa cakap pasal yang lompat parti tu. Selepas Melaka, Ziana dan Prof Razman, saya rasa tak ada orang yang akan lompat parti. Kerana hukuman yang paling baik diberikan kepada mereka lompat parti adalah daripada pengundi sendiri. Dan pengundi Melaka telah mempamerkan bahawa mereka akan menghukum mereka yang khianati janji mereka semasa PRU ataupun PRN itu. Jadi bagi saya itulah landscape politiknya. Dan hari ini menariknya, seorang ahli parlimen Singapura didapati menipu dalam parlimen bercakap benda yang tak betul. Beliau keluar dari parti tersebut, bukan saja keluar dari parti itu, beliau tarik diri menjadi ahli parlimen, tidak memegang kerusi itu lagi, kerana dikatakan ada etika yang tinggi. Jadi itu yang kita harapkan selepas kemelut yang berlaku ni dan ketidakkestabilan politik kita yang kita rasai hari ini adalah kerana banyak yang bertukar parti. Jadi harapnya adalah selepas Melaka ni, kalau ada lagi yang bercita-cita nak tukar parti, boleh tukar parti, tak masalah, itu dibenarkan oleh perlembagaan. Tapi kena letak jawatan sebagai wakil rakyat. Itu yang seharusnya menjadi pengajaran kepada kita. Ya, dan perubahan kepimpinan kerajaan beri impak pastinya. Apa pandangan negara luar, Dr. Azlan? Kalau kita lihat daripada sentimen pelabur lah sebagai contoh, kita memang dah lama tidak mendapat kemasukan pelabur asing dalam pasaran equity. Pasaran kalau bond Malaysian Government Security itu masih ada lagi, tetapi kalau menyebut tentang FDI, semasa pandemik ini kita mendapat suntikan FDI yang paling jatuh teruk lah berbanding negara lain. Walaupun Menteri MITI sudah mengumumkan bahawa kita sudah meluluskan banyak permohonan FDI untuk tahun ini, lebih kurang 50 bilion macam tu. Namun kita mengharapkan bahawa ini akan menjadi satu yang direalisasikan, bermakna memang naik. Apabila berlaku banyak perubahan kerajaan ini, saya lihat ada beberapa dasar yang
terbantuk sedikit dari segi pelaksanaannya. Sebagai contoh, kita baru lihat dasar agri makanan 2.0 dilancarkan baru ini. Sepatutnya dah lama lancar. Kalau kita lancarkan terlebih awal, mungkin isu sekuriti makanan, harga barang naik ni ketidakbergantungan kita kepada barang import mungkin akan dapat diatasi dengan lebih cepat. Kita lihat semasa pandemik ini, itu sebenar isunya. Kita tak dapat mengimport banyak barangan. Dan kalau kita lihat satu lagi, 2019 kita ada dasar automotif negara. Dan semasa pandemik, apa yang berlaku, beberapa negara seperti Indonesia sebenarnya berjaya menarik banyak pelaburan dari segi bateri untuk kereta elektrik. Tapi kita bernasib baik kerana kita punya dasar automotif itu bertumpukan juga kepada teknologi lain seperti autonomous vehicle dan sebagainya. Dan saya lihat itulah apabila berlaku banyak perubahan ini, ia menjejaskan fokus kerajaan untuk melaksanakan dasar-dasar, termasuk RMK12. Kita tengok sepatutnya tahun lepas kena umumkan, tetapi tahun ni baru itu yang saya nampak bila berlaku ketidakstabilan yang menyebabkan dasar-dasar ekonomi pun turut terjejas juga. Isu menjadi bualan juga kita sentuh kejap lagi, iaitu tentang harga barang yang meningkat. Jadi terus saja setia bersama-sama kami. Kita akan kembali selepas ini untuk Ruang Bicara. ...2021 Kesihatan dan Politikonomi 2022 bersama-sama saya Zinasir, juga panel di studio dan juga panel melalui Skype. Dan untuk waktu ini seperti yang saya sentuh tadi, kita nak bercakap juga mengenai harga barang. Ramai yang menyuarakan rasa tak puas hati, rasa marah, rasa geram di media sosial dan sebagainya. Harga barang dikatakan meningkat, barang asas, ayam, sayur-sayuran dan sebagainya, dan dinyatakan kesan sosial ini memerlukan perhatian yang serius daripada kepimpinan negara, di mana ia perlu bermula bila mana hari ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri menyebut bahawa kenaikan harga barang ini memang berlaku, tapi bukan berpunca daripada peniaga, tetapi ia berkait dengan sistem dalam rantaian itu. Mungkin Tuan Azmi boleh komen sedikit tentang isu harga barang yang meningkat dan juga kesannya. Ya, memang betul bahawa harga barang ini dinaik bukan semata-mata akan dinaikkan oleh peniaga. Dia mesti ada sebabnya. Bukan saja sebab oleh rantaian, tapi juga mungkin permintaan yang tinggi. Tiba-tiba permintaan tinggi yang disebabkan oleh pandemik sudah pulih. Dan juga ada yang mengatakan bahawa bila rakyat tak pergi keluar makan di restoran, mereka akan beli barang-barang ini sendiri. Jadi bila mereka beli, permintaan tak akan jamin naik. Jadi itu salah satu sebabnya. Dan kita bukan saja kita merasainya, di Amerika umpamanya Zena, ayam Belanda naik $1, mengamuk rakyat Amerika. Bila harga gas petrol di pam naik $1 untuk $4 untuk 1 galen, mengamuk rakyat Amerika. Tapi ini dikatakan mesti dilakukan sesuatu. Tapi menarik, kalau mungkin Prof. Razman tak setuju dengan saya, ada yang mengatakan, dan di Amerika Syarikat umpamanya, dia ada pakej rangsangan, imbuhan berikan kepada mereka yang memerlukan duit cash. Dan ini yang menimbulkan permintaan yang tinggi. Dan sebab itu dia katakan, bila permintaan tinggi, harga barang naik dan inflasi akan naik. Itu dikatakan salah satu puncanya. Hubung kaitnya, dia bukan sebab rantaian. Memang ada masalah rantaian, perbekalan makanan, tapi disebabkan juga oleh permintaan tinggi. Kenapa permintaan tinggi? Kerana rakyat ada duit untuk berbelanja. Itu ada permintaannya. Jadi itu dia katakan memang pening kepala ni. Tapi jangan jadi Presiden Erdogan Turki. Dia nak turunkan harga ni barang inflasi, dia turunkan kadar faedah. Tapi kalau tanya Prof. Razman, tak boleh turun kadar faedah, kena naikkan kadar faedah sebab nak kurangkan permintaan. Tapi ini dia katakan, bila Ziana sebut kena berani, kena berfikir di luar kotak. Memang masa ni rakyat menagih menteri-menteri kita ni berani buat keputusan. Macam mana nak tangani. Macam Presiden Biden, dia lepaskan 50 juta barrel minyak. Walaupun tidak mendapat apa-apa kesan, tapi itu menunjukkan bahawa dia lakukan sesuatu. Dan itu dikatakan menteri itu juga yang bertanggungjawab mesti nampak melakukan sesuatu. Tapi bukan hanya berkata-kata, perlu ada tindakan di situ. Kena buat, kena ada dasarnya. Itu yang saya lihatlah. Bukan orang ekonomi, tapi orang ekonomi mungkin dia lain. Okey, pandangan orang ekonomi pula. Jadi memang ini isu, sebenarnya
saya nampak ni beberapa bulan lepas apabila banyak negara sudah mula membuka sempadan meningkat rakyat sudah mula kata berbelanja lah macam Tazmi cakap fiscal stimulus melibatkan ramai mendapat tunai berbelanja. Tetapi masa tu negara pengeluar terutamanya China dan sebagainya, masa tu mereka masih berhati-hati sebab sebelum tu tak ada permintaan. Jadi bila berlaku permintaan yang mendadak ni menyebabkan mereka pertama tak dapat memenuhi permintaan, jadi permintaan melebihi penawaran, menyebabkan harga naik. Tapi pada masa sama apabila mereka mahu menghantar barangan itu, mengeksport, berlakunya kesesakan freight ataupun kapal, menyebabkan kadar pun naik dan juga harga komoditi pula naik, minyak, gas naik dan semua ni menyumbang. Dan kepada negara kita pula bukan setakat orang kata harga barang asas, malahan kalau kita tengok construction bahan-bahan binaan juga naik. Dan juga kalau kat restoran sekarang ni banyak viral ikan siakap lah, sotong. Yang saya terkejut tu ada resit beli teh tarik RM2, tapi ikan tepi 50 sen dia tambah. jadi bila kita lihat semua ni, okey, mungkin orang kata okey, itu kita faham. Okey, banyak faktor menyebabkan berlaku kenaikan harga ini, tetapi apa yang rakyat mahu tahu sekarang, apa yang kerajaan patut buat. Dan kita lihat sekarang ni, pertama, kerajaan masih mengawal harga barang tertentu seperti contoh minyak RON 95 masih lagi RM2.05. Itu sebenarnya kalau kita tengok harga minyak dunia $82 Brent tu, sepatutnya bukan harga RM2.05 dah. So kat situ dah kata berbilion dah subsidi tu. Sebab kalau harga minyak RON 95 naik, maka akan banyak lagi naik kat Malaysia ni transportation dan juga barangan yang menggunakan perkhidmatan transportation ni. Dan juga satu lagi kita tahu kita sentiasa ada harga kawalan. Sebenarnya ayam sepatutnya tak boleh lebih RM10, dia RM9.5 je. Tetapi bila ada yang mengambil kesempatan tu dan kita tengok penguatkuasaan tu memang ada. Kalau rakyat laporkan, memang penguatkuasa akan datang memeriksa. Beberapa barangan kawalan seperti beras, gula, minyak masak, paket, semua tu ada. Namun kita tak boleh nak kontrol semua. Dan satu yang kita lihat, mungkin apa yang boleh kerajaan lakukanlah untuk sehingga tahun depan, sebab ada yang meramalkan harga akan kekal naik. Oleh itu mungkin skop ruang subsidi itu diperluaskan, tetapi mungkin bukan secara pukal lah. Sebab kalau semua orang dapat subsidi ini, maka mungkin tak mampu. Mungkin kita boleh fokuskan kepada golongan B40 dan sebagainya. Dan ada yang tanya, mana nak dapat duit ni kalau nak kasih subsidi? Alhamdulillah lah, sebenarnya kita ada cukai laba untuk minyak sawit. Minyak sawit ni bila naik harga, sekarang dah 4,700 setan semua tu. Setiap suku tahun kerajaan dapat tambahan macam 400 juta ringgit daripada cukai tersebut. Jadi benda tu boleh digunakan untuk orang kata subsidi minyak masak lah sebagai contoh. Dan kalau kita tengok peningkatan harga minyak pun sebenarnya memberikan tambahan kepada kerajaan. Dan kita mungkin haraplah kalau betul cukai makmur tahun depan tu mampu menjana lagi beberapa penambahan-tambahan untuk negara, mungkin kita boleh gunakanlah untuk menampung subsidi harga makanan ni. Tapi ini penyelesaian jangka masa pendek. Kita tidak mahu sentiasa orang kata nak cari duit mana, nak tolong rakyat macam ni. Penyelesaian jangka masa panjang macam saya sebutlah, dasar agri makanan itu harus dilaksanakan. Singapura dah ada dia punya dasar 30/30, maknanya mereka menjana makanan sendiri 30% dalam masa tempoh pada sehingga tahun 2030. Dan ini yang kita lakukan. Makanan ayam 100% import. Itu sebab harga ayam naik, harga telur pun naik. Cili kita cuma tanam dekat 20%, 80% kita import. Itu yang kita kena beri tumpuan untuk jangka masa sedara dan panjang. Prof Siti juga pastinya terkesan dengan harga barangan yang dikatakan semakin meningkat dan kabarnya tahun depan juga semakin tinggi lagi harganya. Mungkin ada pelan tindakan ataupun apakah agaknya langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak kerajaan untuk memastikan dari segi kos sara hidup rakyat, dari segi bila dinyatakan juga oleh Tuan Azmi tadi berkaitan dengan pemberian bantuan wang itu sendiri menyebabkan ramai yang membuat permintaan, pastinya ada penawaran dan permintaan di situ. Apa pelan tindakan yang dirasakan perlu dilakukan untuk saat ini, bukan hanya untuk tindakan jangka pendek tapi jangka panjang?
Okey, terima kasih Ziana. Sebelum saya jawab plan tindakan tu, saya nak bagi tahu, inflasi ni selalu orang baca tau. Selalu orang ekonomi cakap, kita baca kan, kita tak semua kita faham. Tapi tahun lepas dan tahun ni lah khususnya, baru orang faham inflasi ni benar dan betul-betul berlaku depan mata. Kalau mahal, ada duit tak ada masalah. Ada kerja tak ada masalah. Tapi masalah kita sekarang, kelompok yang kita panggil B40 itu, tak ada kerja ataupun pendapatan dia putus, yang ada simpanan dia semakin surut. Dan ini kita kena lihat dalam konteks isu kos sara hidup yang lebih panjang lah, yang lebih besar. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa tindakan yang boleh dilakukan, tim saya pernah terlibat secara langsung. Kita buat plan tindakan kos sara hidup. Kita start 2019 dan sepatutnya dilancarkan pada tahun lepas, tahun 2020. Tapi macam saya kata tadi lah, bila kita bertukar kerajaan, politik kita berubah, jadi plan itu tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, dan kita juga sebenarnya dah ada macam-macam plan, bukan satu, bukan setakat keselamatan makanan sahaja, harga naik dan makanan naik dan sebagainya, tapi kita ada bagaimana menangani harga rumah, pendidikan, kos sekolah, universiti, pengangkutan tadi, harga minyak dan sebagainya, kemudian utility bill, bil elektrik, bil air, kemudian kita cakap tentang of course makanan. Kalau kita ingat orang pergi makan dekat kedai itu mahal sebenarnya, walaupun saya kerja kadang-kadang saya masak, Dr. Razman dan Dr. Azmi sebenarnya masak lebih mahal daripada kita makan kat kedai lah, kalau kita pergi kedai yang biasa sebenarnya. Sebab tu kita kena lihat dari, kita kata pelbagai sudut lah. Kemudian kita juga cakap tentang kesihatan, kos rawatan penyakit-penyakit yang macam kencing manis, yang perlu rawatan berterusan. Kemudian hari ini kita juga cakap tentang e-dagang. Dan e-dagang ini yang sebenarnya saya nampak yang paling dekat dengan kita dalam norma baharu ini. Orang tak pernah beli barang online, dah beli online. Yang tak pernah fikir yang you boleh beli lauk sayur datang online depan rumah. Dulu kita pergi pasar, paling pun orang dulu dia ada yang menjaja tau, zaman dulu. Tapi sekarang ini dah jadi norma baru. Dan saya ingat yang paling dekat dengan kita, plan tindakan yang paling dekat ialah kita perlu mengembangkan e-dagang ni, e-commerce ni. Jadi mungkin latihan untuk orang yang dah mula berjinak-jinak dengan e-dagang ini untuk dikembangkan, menjual pelbagai produk, mungkin services yang kita tak biasa sekarang dah jadi biasa. Jadi saya ingat kita perlu upgrade lah, dan kita tambah nilai. Dan yang penting ialah bagaimana kita nak memberi, kita kata macam The Boys yang bawa Grab motor, dia perlu juga dilindungi, sebab dia dah tolong kita banyak, ada insured, dan bagaimana kita kata bila kita beli dagang ni juga, orang selalu sebut tentang you expose your accounts, your addresses, your names, your numbers. So how do you protect all these personal data juga? So dia banyak lagi isu-isu lain kita boleh upgrade, dan kita boleh tambah baik lah. Saya ingat inilah peluang masanya untuk kita melihat potensi-potensi bagaimana kita mengukuhkan sektor
tidak formal ini yang terlibat dengan e-dagang. This is one way to help. Yang paling dekat dan yang paling penting kita beri tumpuan dulu berbanding yang lain-lain. Ya, ya. Dan kita juga difahamkan untuk membantu mengurangkan beban rakyat yang terkesan dengan pandemik berkaitan dengan harga yang dikatakan semakin meningkat. Kerajaan akan melancarkan program jualan keluarga Malaysia bermula esok yang kabarnya diskaun sehingga 20%, maknanya lebih murah pada harga yang biasa. Itu sesuatu yang boleh melegakan untuk jangka masa pendek bagi rakyat sendiri. Okey, yang tak boleh melegakan saya sendiri juga sebab saya juga akan menuju ke satu fasa yang akan menua nanti. Negara kita juga menuju ke negara menua 2030 nanti. Ini saya sentuh tentang isu KWSP, kesan tabungan masa depan. Apa agaknya langkah yang boleh kita lakukan, kerajaan lakukan untuk atasi kemerosotan simpanan KWSP, simpanan hari tua kita, memandangkan saya pasti ramai sebenarnya rakyat Malaysia dalam tempoh pandemik COVID-19 telah mengeluarkan simpanan mereka sehingga kan dah tak ada apa nak keluarkan lagi. Doktor. Ya, memang ini isu yang hangat dia diperkatakan dan ianya akan menjadi yang lebih serius dalam beberapa tahun akan datang. Statistik sekarang 54% daripada mereka yang berumur 54 tahun mempunyai simpanan kurang daripada 50,000 dan majoriti yang sebenarnya mempunyai simpanan yang kurang daripada 1,000 ialah sebenarnya golongan Bumiputera. Dan kalau kita lihat Keresi kata pencarum ni bila bersara tu mereka harus mendapat simpanan kurang-kurangnya 240,000. Tapi kita kena ingat itu dia beranggapan kita akan hidup selama hingga 75 tahun selepas bersara 55, 75. Perempuan sebenarnya 79, lelaki 72. Kita orang mati cepat. So jadi perempuan lagi kena risau macam mana nak survive 4 tahun macam tu. Dan dia buat anggaran tu dia boleh hidup selama 20 tahun tu dengan RM1,000 saja sebulan. Jadi bayangkan siapa boleh hidup dengan RM1,000 sebulan. Sebenarnya kita bukan perlukan 240,000, mungkin setengah juta simpanan. Dan sebenarnya hampir rasa 85 ke 90% pencarum sebenarnya tidak akan dapat mencapai simpanan 240,000 tu apabila mereka bersara. Jadi apa penyelesaiannya? Sebab kalau kita lihat rakyat dah keluar duit habis. Dan kalau nak mencarum tu sekarang KWSP kata mungkin terpaksa kerja lagi 4 tahun, 6 tahun dan sebagainya. Dalam tengok bajet 2022 ni kerajaan membenarkan lagi caruman daripada pekerja lebih kurang 9%. Maknanya makin kurang kita punya caruman. Oleh itu saya melihat satu mekanisme lain lah yang kita kena perlu fikirkan. Mungkin bayangkan mereka yang akan bersara beberapa tahun akan datang simpanan kurang 50,000. Jadi apa kita nak buat? Mungkin saya rasa lah kita perlu adakan mungkin skim pencen awam, iaitu sebahagian daripada dana KWSP ini diperuntukkan untuk membantu golongan-golongan macam ni 40 yang bersara 55 nanti tapi duit pun tak cukup. Mungkin mereka diberi jugalah orang kata minimum untuk mereka orang kata survive lah. Dan kalau kita lihat dana ataupun aset ke KWSP ini dah mencecah RM1 trilion dan pulangan yang tinggi mereka perolehi apabila mereka melabur di luar negara. Oleh itu mungkin sebahagian daripada pelaburan luar negara ni yang memberi pulangan tinggi ni kita peruntukkanlah untuk pencen ni. Dan orang akan tanya okey macam mana pula dengan pencarum-pencarum yang lain. Saya melihat mungkin kita boleh galakkan majikan untuk menambahkan caruman di pihak majikan. Dan aisara pun saya tengok aisuri, aisara pun semua tu, aisaraan semua tu memberi peluang kepada sesiapa lagi untuk menambah caruman mana-mana individu yang mereka kendaki. Kita bagi peluang bukan saja majikan, suami, isteri, ibu bapa untuk menambah caruman ni. Itu yang saya tengok mungkin boleh lakukanlah untuk isu yang melanda pencarum. Itu yang mencarum. Yang tak mencarum lagi ramai yang bekerja gig ekonomi, bekerja sendiri. Itu pun kita kena cuba galakkan mereka menyimpan untuk masa depan. Ya, apalah nasib mereka bila usia tua nanti kan. Saya pasti Tuan Azmi ada juga nak kongsikan pendapat peribadi juga berkaitan dengan KWSP ini yang pastinya mendapat tumpuan ramai bila dinyatakan itulah sebenarnya baki yang ada untuk mereka meneruskan hari tua mereka. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini bersama-sama panel di studio juga di talian.
Ya, kembali bersama-sama kami untuk Ruang Bicara. Kita masih lagi membincangkan isu-isu yang melingkari kehidupan kita, rakyat Malaysia secara umumnya, berkaitan dengan KWSP, simpanan hari tua nanti, dan difahamkan simpanan 3.6 juta ahli KWSP kurang RM1,000. Macam mana nak meneruskan kehidupan? Seandainya itulah yang terpaksa kita hadapi. Seperti dinyatakan oleh Dr. Razman tadi, mungkin perlu ditambah dari segi perkhidmatan mereka. Mereka perlu bekerja lebih lagi untuk mungkin 3-4 tahun lagi untuk mereka tampung balik simpanan yang ada. Atau mungkin ada cara lain, Tuan Azmi? Memang payah sebab permulaan simpanan KWSP yang kalau mereka keluar ICNA pun 5-10 ribu tu memang tak cukup. Sebab Prof. Zaman katakan minimum memerlukan 240 ribu untuk hidup. Dia katakan untuk sekian masa. Jadi sememangnya simpanan dah berkurangan. Tetapi masalahnya yang mengeluarkan caruman KWSP, Ziana, adalah mereka memerlukan ketika ini. Ya ke? Kerana terdesak. Kerana terdesak. Ya. Jadi sebab itu dia katakan kalau dia katakan Prof. Razman kata berikan skim pencen. Ziana kata mereka kena bekerja lebih lagi. Tapi bagi saya lanjutkanlah umur persaraan. Dari 60, 65 ataupun 70 untuk membantu mereka-mereka yang dikatakan tidak mempunyai simpanan KWSP yang cukup. Dan seperti kata Prof. Siti tadi bahawa kita kena belajar untuk dikatakan bertukar daripada satu pekerjaan ke satu pekerjaan lain. Kalau reskilling, kita nak memantapkan pekerjaan kita. Kita kena upskilling. Macam mana kita nak tukar pekerjaan kita daripada apa yang kita buat sekarang mungkin tak laku sangat. Macam mana buat kerja baru? Itu diperlukan upskilling. Dan dalam upskilling dalam RMK12 memang banyak diberikan insentif untuk memberi latihan. Jadi itu dia katakan pada ketika inilah untuk membantu mereka yang terdesak sekarang ni. Tapi untuk jangka panjang bagi saya mestikan ataupun dimestikan diwajibkan mereka mencarum dalam skim pencen awam ataupun yang private yang ada pada ketika ini. Jadi itu yang dikatakan untuk jangka masa panjang kita kena memula daripada awal lah. Kalau umur 50 tahun baru dah start, itu dah terlambat. Ya, okey, kita tanyakan Prof. Siti pula. Prof. Siti, apakah kebimbangan Prof. Siti bila mendengarkan laporan KWSP simpanan rakyat Malaysia khususnya Bumiputra? Memang tak cukup nafas. Saya kalau baca tu kan macam aduh, saya pula yang rasa macam sesak nafas macam itulah kan. Prof. Siti? Okey. Saya ingat suara Ziana putus tadi. Ini yang kita kata perlindungan sosial, social security yang paling konvensional, yang tradisional, iaitu simpanan hari tua. Dulu kalau social protection kita faham satu je, pencen ataupun KWSP. Maknanya bila kita tua, ada pendapatan yang boleh menampung kehidupan lah. Selain daripada kita kata mungkin sumbangan anak, mungkin kalau orang Islam dia mungkin dapat zakat, orang bukan Islam mungkin dapat daripada kuil dia, gereja dan sebagainya. Tapi yang penting ada duit sendiri. Masalahnya sekarang ialah bila kita kata simpanan ini telah dikeluarkan, memang kita tak dapat semula jumlah yang sama. Dan saya ingat orang pun akan tak happy kalau katalah kerajaan announce sambung menambung tapi naikkan kadar potongan majikan itu. Semua orang akan terkejut. Walaupun duit tu nanti akhirnya jadi duit sendiri. Maknanya potongan itu lebih besar kan. Tapi macam Dr. Azmi kata, kita mungkin boleh simpan insurans. Bila umur kalau dah macam lebih 40 tu agak lewat jugalah untuk menabung. Cuma kita ingat pada waktu ini ialah untuk memikirkan semula atau seriously memikirkan inilah masanya untuk meningkatkan pendapatan ataupun gaji minimum yang kita ada supaya dia akan dapat meningkatkan simpanan hari tua tersebut. Dan sehubungan itu juga kalau kita perlu mengambil langkah yang jangka pendek seperti
seperti ini, kalau boleh di masa depan cuba elakkan dapatkan daripada tabung KWSP lah. Ya, sebab itu adalah memang untuk kebajikan hari tua lah. Ya. Betul, orang perempuan kena fikir lebih banyak, lebih banyak simpanan, sebab majoritinya memang mereka hidup lebih lama. Ya, dan kita juga hari ini melihat memang ramai wanita yang bekerja, tapi pada masa yang sama kita kena faham tak semua wanita yang bekerja itu bergaji tinggi. Ya. Mungkin ini juga masanya, kalau macam tadi Ziana kata apa yang kita buat silap 2021, tapi saya ingat kita dah lama buat silap, kita tak pandang wanita ni penting dalam sektor pekerjaan di Malaysia. Ya. Mungkin hari ini kita kena reward dan beri mereka kedudukan yang sewajarnya, pendapatan yang setimpal dengan pendapatan yang sepatutnya mereka dapat. Ya, dan ini salah satu cara menunjukkan penghargaan kita kepada sumbangan wanita-wanita yang bekerja. Dan memang kalau kita kata Malaysia ini akan jadi masyarakat yang menua dalam 10 tahun lagi, inilah wanita-wanitanya, ya, warga-warga emasnya yang akan menjadi, kita kata, beban kepada kerajaan sekiranya kita tidak bertindak sekarang. Jadi langkah itu kena mula hari inilah, tak boleh tunggu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, it will be too late. Baik, okey. Itu dia pandangan Prof. Siti sendiri. Adakah kita boleh sifatkan sebagai apa yang kita alami sekarang ini berkaitan dengan simpanan hari tua, berkaitan dengan harga yang semakin meningkat sebagai satu krisis yang terpaksa kita hadapi untuk satu tempoh yang agak panjang ataupun hanya untuk sementara saja? Dr. Razlan. Dia macam apa ni? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit, tetapi sebenarnya dan kini sikit-sikit lama-lama dia akan jadi satu krisis yang lebih besar. Dan oleh itu pendekatan kena ada pendekatan jangka masa pendek, sederhana dan juga panjang. Dari segi rakyat, macam apa Dr. Hazmi cakap lah, kita pun tidak boleh mengharapkan kerajaan bagi bantuan sentiasa, sebab kerajaan pun dia ada kekangannya. Dan kita juga harus mengubah cara mungkin gaya hidup kita, itu upskilling, reskilling, menjana pendapatan baru, ataupun sekurang-kurangnya mengawal perbelanjaan kita. Agensi kaunseling perusahaan kredit boleh memberi bantuan bagaimana kita nak menstrukturkan semula komitmen hutang kita. Dan kita lihat komuniti sekeliling pun banyak membantu semasa pandemik ni. Bendera putih lah, makanan disediakan di surau, restoran dan sebagainya untuk mereka memerlukan. Jadi kalau ada kesusahan itu, kita mintalah, tolong, jangan malu minta tolong, sebab rakyat kita sebenarnya sentiasa banyak membantu. Itu satu. Tapi kalau untuk jangka masa sederhana dan panjang ini, kita harus menjadi bangsa yang berdaya saing lah. Sentiasa mahu menjadi yang lebih berinovasi dalam suasana teknologi, digital ekonomi ini. Kita harus belajar benda yang baru. Dan saya lihat kita boleh, sebab kita rakyat Malaysia ni memang sentiasa mampu menjadikan terbaik di dunia pun malahan. Macam sebagai contoh Aerodyne, pengeluar drone yang terbesar di dunia, orang tempatan. Kita boleh buat. Kita boleh buat kerana kita keluarga Malaysia, aspirasi keluarga Malaysia. Tuan Nazmi, bagaimana melihat dari segi aspirasi keluarga Malaysia itu sendiri, dan juga boleh sentuh sedikit berkaitan dengan PRU15, apa agaknya jangkaan, gambaran. Dah senyum dah, Dr. Razlan senyum je. Kita kena sentuh juga sebelum kita usai. Saya nak jawab panjang tak boleh, sebab saya dengar suara Suhaimi tadi, dia kata mungkin dah masa dah habis, tapi terdapat desas-desus katakan nak tukar Perdana Menteri. Tapi bagi saya sebagai rakyat biasa, saya dah muak melihat percaturan politik ini. Biarlah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri takbir negara tanpa gangguan sehingga PRU15. Ziana, bila PRU15 kita tak tahu. Tapi bagi saya, bila pandemik tak dapat dikawal, adakanlah pilihan raya. Itu pendapat daripada seorang rakyat yang marhen lah, katakan. Okey, menyentuh tentang aspirasi keluarga Malaysia pula. Sejauh mana melihat dari segi keberjayaan, pencapaian setakat ini? Bagi saya, kalau nak lihat keputusan PRN Melaka, itu adalah aspirasi keluarga Malaysia sendiri. Itu jelas. Memang jelas. Walaupun orang tak nampak, tapi secara tersiratnya, bila Perdana Menteri tak turun berkempen, bagi saya, itu sebenarnya aspirasi keluarga Malaysia, Ziana. Okey, secara ringkas saja. Tapi ada masa sedikit lagi kita bersama-sama dengan Prof. Siti. Prof. Siti?
Prof Siti, okey, sentuh sedikit berkaitan dengan keluarga Malaysia, konsep keluarga Malaysia, aspirasi Malaysia setakat ini bagaimana berdasarkan pemerhatian dan juga pembacaan penilaian, Prof Siti? Terima kasih, Ziana. Saya melihat kita sebenarnya dah lama hidup dalam suasana keluarga Malaysia tu. Cuma kita tak sebut dia sebagai keluarga Malaysia. Kita dah lama, saya ingat kalau orang yang duduk di kawasan bandar memang kita dah lama berjiran dengan pelbagai kaum, agama. Kita dah biasa share kemudahan yang sama, dan kita tolong-menolong, kita tak nampak batas kaum, agama dan sebagainya. Dan saya ingat budaya ini boleh diangkat di tahap yang lebih tinggi dan boleh disemai di kalangan warga-warga kita kata muda, di peringkat prasekolah, sekolah, supaya dia menjadi sebahagian daripada cara hidup masyarakat Malaysia. Dan saya lihat ini bukan sesuatu yang sukar dilakukan, sekiranya kita boleh melakukannya dengan betul dan tidak banyak politiking lah. Okey, baik. Terima kasih Prof Siti kerana bersama-sama kami. Sedikit saja, adakah 2022 mampu memberikan sinar baru, sinar kehidupan untuk kita? Saya sentiasa positif. Kita belajar dari 2021. Tapi bukan positif COVID. Bukan. Itu jangan. Itu kita minta jauh. Melaka 44. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita harapkan walaupun tahun ini dan tahun lepas kita menghadapi pelbagai ujian, variasi ujian yang datang kepada kita di seluruh dunia juga, kita harapkan 2022 akan memberikan sinar kehidupan yang lebih baik untuk kita semua, insya-Allah. Terima kasih kepada Tuan Azmi, terima kasih kepada Dr. Razlan kerana bersama-sama kami untuk Ruang Bicara malam ini. Satu topik yang sangat menarik kita bincangkan selama sejam, 2021, kesihatan dan politikonomi. Susah nak sebut sikit. 2022, insya-Allah ada masa, ada ruang, kita akan panjangkan lagi bicara kita dengan topik-topik yang lebih menarik. Sekian saja daripada saya, Ziana Nasir. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.